Oke, salam kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini dan saya harap kawan sehat seperti biasa ya. Pencerahan hari ini berkenaan dengan isu panas PHS yang mana antara parti Amanah dan parti PKA. Tapi sebelum saya nak meneruskan saya punya pencerahan, saya nak minta kepada PKA jangan lupa saman 10 juta kepada 2 MP yang keluar tu. Tambah lagi kalau MP daripada Julau ni saya dengar dia anak orang kaya. Saya rasa 10 juta tak ada masalah kot. Itu hal kecil pada dia. So jangan lupa ya PKA. Dan pencerahan saya berkaitan dengan isu PHS ni tadi, sepatutnya ini kita dalam satu gabungan lagi dan sepatutnya perkukuhkan PHS. Tetapi saya lihat daripada pihak Amanah, saya tengok dah mula ada yang dah menengking apa semua, ada yang marah sangat. Tidak perlu marahlah, mereka masuk dalam PKA dan masih lagi sebagai adik-beradik. Lain kalau seolah yang telah berlaku dengan PKA, mereka keluar kepada kerajaan. Dan orang PKA juga selama ini kalau nak marah pun mereka marah kepada orang yang keluar. Mereka tidak marah kepada parti. Jadi ini sepatutnya kita amalkan. Jangan kita salahkan parti PKA. Parti PKA itu tidak salah. Sepatutnya kamu salahkan kamu punya orang yang keluar 3 orang nih. Itu yang kamu salahkan. Kenapa salahkan PKA? PKA terimalah. Daripada dia masuk dalam PN, daripada nanti dia masuk ke dalam UMNO ataupun masuk semula ke dalam PAS. Jadi lebih baiklah dia masuk dalam PKA, masih adik-beradik kan. Ini nasihat saya sebagai rakyat. Itu part yang pertama lah. Yang part yang kedua, kita harus lihat juga selama ini pucuk pimpinan Amanah selalu mengeluarkan kenyataan yang mana saya sebagai rakyat pun tidak cerdik. Saya pun ada juga akal pikiran. Saya baca dan kadang-kadang kita lihat YouTube-nya, menonton apa yang mereka buat live. Seolah-olah mereka masih berdalih dengan Tun. Orang PKA tidak mau lagi Tun. Ini jawabannya. Karena Tun dah buat pengkhianatan. Ini adalah satu yang orang PKA tidak boleh terima. Karena itu yang semalam saya buat video. Kita lihatlah sejarah PKA tu. Sejarah PKA tu ditubuhkan adalah untuk menegak kebenaran apa yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan supaya keadilan itu akan berlaku dalam Malaysia. Jadi itulah kita harus tahu, bukannya orang-orang Amanah ni tidak tahu, tetapi mungkin seperti mana saya ambil sedikit kata yang selalu diucapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, mengatakan kita ni akan diuji apabila kita diberi jawatan ataupun pangkat ataupun apa-apa yang lebih tinggi lah. Jadi apabila kita berada di situ, mungkin kerana jawatan yang pernah ditawarkan oleh Tun sewaktu menjadi Perdana Menteri kepada mereka, nikmatnya mereka rasa itu yang seolah-olah ya namanya juga kita ni manusia dan kita ni rasa terhutang budi. Tetapi kita harus ingatlah perjuangan bila kita berkumpulan ataupun dalam satu parti itu, kita harus ingat perjuangan kita. Jangan sekarang ini kita sudah tahu Tun sudah keluar daripada PHS, tapi masih tetap di blok pembangkang. Tapi kita tidak tahu apakah selepas PRU ke-15 ini mereka akan duduk di blok ini lagi, ataupun mereka ingin membuat satu lagi gabungan lain yang mana kita selalu dengar blok ketiga. Jadi ini yang kita sebagai orang PKA ini risaukan di situ. Jadi kalau rasa-rasa nak menyokong Tun, tidak perlu melakukan perkara yang mana kita lihat berlaku di parti PAS menyokong 2 kolam, sekejap ke UMNO, sekejap ke Bersatu. Janganlah nanti orang kata pasal parti Amanah yang mana kita tahu itu semuanya serpihan daripada parti PAS. Jangan pula mereka juga melakukan kejadian yang sama, yaitu main 2 kolam, nak ke Tun, nak ke PHS. Jadi ini yang saya lihat. Saya harap kita sebagai rakyat boleh lihatlah di sini apa yang berlaku ni. Ini seolah-olah sama lah dengan parti PAS. Bercakap dengan UMNO seperti ini, nanti dia bercakap dengan Bersatu seperti ini. Dia main 2 kolam, sini nak makan, sini nak makan. Jadi saya harap parti Amanah tidak sebegitulah. Buat satu ketetapan, buat yang boleh membuatkan penyokong PHS ni
yang apalagi pro PKA ini yakin dengan pimpinan. Jangan mengatakan seperti mana yang saya katakan selalu, jangan asik sebut nama Tun, dan jangan cerita Tun juga. Saya tidak mengatakan Tun tidak mempunyai jasa. Saya berterima kasih karena waktu Tun bergabung dengan PHS itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini boleh keluar. Tetapi cuma yang saya tidak suka itu karena janjinya itu. Janji Tun itu tidak dia tepati. Ini memang kita tidak mahu. Karena kita nak Datuk Seri Anwar Ibrahim ini naik. Karena kita tahu apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim ini naik, kita rasa berkeyakinan bahwa dia boleh mengubah corak pemerintahan di dalam negara kita ini. Ini yang kita mahu. Kalau masih Tun lagi, bermakna corak pemerintahan itu masih ala-ala UMNO ataupun ala-ala Barisan Nasional. Ini yang rakyat tidak mau. Ini yang kita harus juga paham. Tapi apa yang berlaku? Kalau kita asik untuk mengatakan sebab PHS itu jatuh bukan disebabkan Tun, karena memang tanpa Tun letak jawatan pun PHS akan jatuh, itu rakyat tidak boleh terima, dan saya sendiri sebagai rakyat tidak akan terima. Karena waktu PHS jatuh, dan kita lihat sekarang nih seperti mana yang Tun dah, kita lihat contoh yang ada hari ini, kursi yang ada di PHS hari ini 109, jika hari itu Tun tidak letak jawatan dicampur dengan 18 daripada kursi GPS, kan boleh memerintah tuh. Betul kan perkiraan saya? Nah, ini perkiraan kecil yang simple lah. Jadi GPS tidak keluar waktu itu kalau Tun tak letak jawatan. Nah, ini perkara mudah. Jangan kita putar belit, putar alamkan cerita. Nah, ini mudah, rakyat boleh paham. Nah, saya ulangkan dengan rakyat. Nah, biar rakyat di luar sini boleh dengar. Nah, sekarang nih PHS ada 109 kursi termasuk Tun dengan warisan kan. Nah, dicampur dengan GPS ada 18. Jadi berapa? Tidak boleh memerintah, kan lebih selesa daripada kerajaan yang ada hari ini. Itu saja. Tetapi disebabkan Tun memang tidak nak serah jawatan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tidak tahu kenapa lah Tun ni takut sangat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Kalau betul-betul Tun memang ada kesetiaan untuk kejujuran, keikhlasan untuk memberi ruang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim hari itu, sebenarnya perkara ini tidak berlaku. Ini yang orang PKL tidak suka. Dan sebut lagi nama Tun seolah-olah nak bergabung seperti ini, nak buat grand coalition lah kemarin tuh. Ini untuk apa lagi? Harus ingatlah, dulu susah payah untuk menubuhkan Pakatan Harapan di PRU ke-14 itu. Kita lihat orang yang bertanggung jawab untuk menubuhkan Pakatan Harapan itu, walaupun saya sebagai rakyat ini tidak pernah berada di dekat itu, tetapi saya juga membaca akhbar, melihat apa story yang dibuat oleh saudara Rafizi Ramli. Dia bertungkus lumus dengan Datin Sri Wan Azizah untuk menubuhkan parti PHS ini tadi. Dan kita lihat, kalaulah PHS tidak meminta hari itu, PHS ini tidak diluluskan. Dan itulah karena menggunakan logo PKR. Dan kita harus ingat, adun-adun MP-MP yang menang di kursi Parti Amanah itu, sebenarnya begini, Parti Amanah itu pun parti baru. Kita kena ingat lah, saya minta maaf lah dengan orang mana. Memang leader-leader itu banyak orang lama, tetapi kita harus ingat, penyokong Cina, penyokong Melayu, di waktu itu menyokong adalah atas tiket parti PKA ini tadi, ataupun orang-orang India atas tiket PKA, karena mereka tahu Amanah itu berada di blok PHS. Jadi kalau perkara ini tidak berlaku, saya tidak katakan mungkin tidak menang lah, tapi kita boleh percaya kalau kita nak cuba, kita tes lah di PRU ke-15 supaya kita tahu. Dan kekuatan itu orang lihat kepada logo parti PKA yang digunakan waktu itu. Jadi kita harus berbesar lah, terbuka lah. Jangan kita nak memenangkan diri kita sendiri, tetapi kampung tergadai. Jadi kita harus ingat, dah bercampur, dah duduk satu rumah dalam PHS tu, gunakanlah logo PHS tu. Karena buat gabungan baru, kita lihat saja Parti Pejuang hari ini pun tak boleh didaftar, bukan mudah. Jadi PHS tu dah ada, dah memang ada dalam gabungan PHS hari ini, gunakanlah. Bukan senang nak menubuhkan parti baru hari ini. Dan PHS ini adalah satu parti yang pada saya, satu gabungan yang dah betul untuk melawan
kepada parti kerajaan yang ada, dan kita pun tidak tahu apakah akan berlakunya 3 penjuru pula nanti, karena kita tahu UMNO jelas-jelas akan menggunakan logo Barisan Nasional untuk melawan dengan Perikatan Nasional dan juga PHS. Jika dibuat lagi satu blok gabungan antara TUN mungkin ataupun dengan Warisan, dah jadi 4. Jadi berapa banyak pecahan nih? Dia juga tidak akan menguntungkan parti amanah. Ini saya jujur lah. Mungkin akan menguntungkan kepada parti lain. Jadi daripada nak berpecah, daripada nak menuduh PKR itu ini, terbuka hati bahwa 3 orang ini pun masih saudara, satu rumah, masih satu kawan, cuma pindah ke rumah PKR. Sudahlah. Dan kita harus ingat, nak marah-marah mereka ini kenapa? Bukan kita yang bayar gaji mereka pun. Jadi kita fikirlah di situ, tidak perlu kita emosi. Mereka juga mempunyai hak, mempunyai asas mereka keluar. Jangan kita mengeruhkan keadaan. Kukuhkan PHS ini lebih baik daripada kita bertelagah. Jika orang amanah mengatakan diri dia betul, orang PHS juga mengatakan diri, orang PKR juga mengatakan diri dia betul. Jadi bertelagah dalam itu, kita tidak maulah apa yang berlaku di kerajaan hari ini antara UMNO dan Bersatu. Kita tak maulah yang seperti itu. Jangan kita punya hal rumah tangga pun dibongkar kepada orang lain, ini tidak baik lah. Ini kalau menurut saya lah, ini pandangan pribadi saya. So, saya harap pandangan ini berguna lah kepada kawan-kawan yang menonton ini. Apalagi mereka yang pro kepada amanah, mereka yang pro kepada PKR. Nah, saya harap tidaklah menyakitkan hati semua pihak. Tapi kita kena lihatlah secara terbuka hal-hal sebegini. Oke kawan-kawan, dan sekian pencerahan saya. Saya harap manfaat untuk malam ini. Thank you.